Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para hadirin dan hadirat sekalian. Pertamanya, kami mengucapkan terima kasih kepada Tuan Pengerusi Masjid, Timbalan Pengerusi Masjid, Tuan Setiausaha dan Tuan Bendahari yang telah menyusun program-program di Masjid Al-Jawahir ini, dan tidak ketinggalan yang berusaha para pegawai-pegawai Masjid Al-Jawahir Mutiara ini yang menggerakkan program-program yang telah disusun, lebih-lebih lagi di ambang Ramadan ini, dan insya-Allah sepanjang bulan Ramadan nanti. Alhamdulillah, di atas usaha-usaha daripada ahli jawatan kuasa, para pegawai dan juga rakan-rakan strategik masjid, hari ini kita dapat berkumpul dengan izin Allah dalam satu program pembukaan, tuan-tuan dan puan-puan, sempurna nak menyambut Ramadan yang bakal menjelang nanti. Jadi forum pada hari ini seperti yang dituliskan di hadapan ini diberi tajuk oleh ahli jawatan kuasa dan para pegawai masjid, Gema Semarak Ramadan. Tahun lepas kita ni tak rasa bagaimana rutin Ramadan kita disebabkan oleh PKP. Jadi tahun ini insya-Allah kita doalah bersama-sama tuan-tuan dan puan-puan agar kita sama-sama dapat mengimarahkan masjid dan menghidupkan hari-hari Ramadan kita. Baik. Jadi program hari ini ialah anjuran Masjid Al-Jawahir Mutiara ini, seperti yang telah diberkatakan oleh Tuan Pengerusi Masjid kita tadi, Tuan Haji Zulkarnain, baru-baru ini dinobatkan sebagai Masjid Pengimarahan Berinfak di bawah standard penarafan Masjid Malaysia oleh JAKIM. Jadi kesempatan yang pendek ini saya nak mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih dan juga tahniah kepada jemaah Masjid Al-Jawahir Mutiara ini, khususnya para kariah di Taman Mutiara ini, juga khususnya yang telah bersama-sama mengimarahkan, menjayakan program-program yang dianjurkan oleh masjid. Baik, pada malam ini kita bertuah tuan-tuan dan puan-puan kerana kita dihadiri oleh dua orang tokoh yang kita segani, iaitu Sahibus Samahah Datuk yang berhormat Datuk Muhammad Faisal bin Muhammad dan juga Al-Fadil Ustaz Muhammad Rifki bin Maidin. Baik, tanpa membuang masa, mari kita memulakan forum kita pada malam ini dengan soalan pertama yang saya suka nak ajukan kepada panel pertama kita, Ustaz Muhammad Rifki. Baik Ustaz, bila kita menyebut pasal Ramadan ni Ustaz, kita tak lari daripada ibadat puasa. Jadi ibadat puasa itu dijalankan di dalam bulan Ramadan Ustaz. Saban tahun kita melakukannya Ustaz. Jadi kita boleh kata puasa ni ibadat yang kita lakukan tahunan Ustaz. Mungkin sebahagian daripada kita ini telah terbiasa. Ada baiknya untuk kita sama-sama mengerti semula apakah yang dimaksudkan oleh puasa ini Ustaz, dan juga apakah kepentingan puasa ini bagi kita sebagai umat Islam Ustaz. Jadi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Terima kasih kepada moderator program yang berhormat Sahibus Samahah Datuk Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Johor, Pengerusi Masjid dan ahli yang berkuasa, seterusnya muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Alhamdulillah pada malam ini dapat sama-sama kita berhimpun untuk program Semarak Ramadan. Yang mana bila cerita Ramadan, pasti yang paling kita ingat adalah puasa. Soalannya puasa itu apa? Puasa dari segi bahasa menahan diri. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Maryam, Inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya. Aku, kata Maryam, aku bernazar untuk berpuasa, untuk menahan diri. Aku bernazar untuk menahan diri dan aku tak nak cakap dengan siapa-siapa. Jadi menahan diri itu adalah puasa. Itu dari segi bahasa. Kalau orang tanya apakah maksud puasa dari segi bahasa, menahan diri daripada sesuatu. Sama ada menahan diri daripada bercakap, menahan diri daripada makan, minum dan sebagainya. Tapi bila masuk istilah syarak, apakah yang dimaksudkan puasa dari segi fiqh, istilah syarak? Ialah menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Bermula daripada terbit fajar, iaitu subuh, sehingga ke terbenam matahari di maghrib. Itu adalah puasa dengan niat, dan disertai dengan niat puasa. Maknanya kalau orang tu bangun pagi dia tak makan, mula daripada subuh tak makan sampailah maghrib tak makan, kerana apa? Diet. Kalau diet dia tak jadi puasa. Dia tak jadi puasa secara istilah. Jadi sebab itulah kena niat. Sebab itulah apa nama di Johor ni diingatkan setiap kali kita malam. Memanglah Nabi SAW sebut la siyama liman lam yujmi' as-sawm. Kalau riwayat lain liman lam yubayyin as-sawm. Maksudnya tidak dianggap puasa bagi orang yang tidak niat pada waktu malam. Sebab itulah dalam kitab Matla'ul Badrin, disebut perlu niat tiap-tiap malam. Tetapi pada malam pertama disunatkan untuk niat satu malam, 1 bulan penuh sebagai niat kabul. Maknanya saja aku puasa esok hari kan Allah Ta'ala, kemudian saja aku puasa sebulan Allah Ta'ala. Kukut ada malam-malam lepas niat, dia ada niat kabul. Kerana puasa menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa sejak daripada subuh sampai maghrib dengan niat. Itu makna puasa. Jelas kan? Okey, soalannya apa kaitan puasa dengan diri kita untuk jadi orang mukmin yang bertakwa? Kita faham makna takwa. Apa makna takwa? Melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Itu takwa. Jadi puasa mendidik kita takwa. Macam mana puasa mendidik kita takwa? Kita dididik oleh Allah Ta'ala supaya meninggalkan perkara harus. Apa hukum makan? Harus. Apa hukum minum? Harus. Tapi bila masuk Ramadan, apa hukum makan siang? Apa hukum makan siang Ramadan? Haram. Kenapa haram? Sebab Allah tak bagi. Jadi kalau makan, hukum makan yang asalnya harus, Allah Ta'ala tak bagi makan, kita patuh. Kita tak makan. Kenapa tak makan? Sebab Allah tak bagi makan. Kenapa tak minum? Sebab Allah tak bagi minum. Kita patuh. Jadi kita sanggup tinggal benda harus yang asalnya atas arahan Allah, jadi akan menyebabkan kita jadi orang bertakwa. Apa kaitannya? Kalau benda harus kita boleh tinggal kerana Allah larang. Kalau benda haram, lagi-lagi ingat. Sebab tu bila ada orang tanya saya, Ustaz, apa Ustaz? Orang boleh orang puasa tapi dia dah aurat. Kita jawab pelik. Dia dah aurat tu, dia bukan haram sekejap, dia haram sentiasa. Makan haram sekejap je, siang ke. Tapi kita sanggup tinggal yang haram sekejap, tapi buah yang haram sentiasa. Pelik tak? Itulah sebabnya puasa boleh didik kita tinggal benda haram. Kerana kita sanggup tinggal benda harus. Sebab itulah Nabi SAW sabda, Man lam yada' qawl az-zur wal 'amal bih falaysa lillahi hajatun
an yad'a ayya falaisa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maksudnya siapa-siapa tak boleh tinggal lagi cakap dusta, suka mengumpat apa masa-masa Ramadan ni, maka Nabi sebut Allah Ta'ala tak berhajat langsung nak tengok kesanggupan yang tinggal makan minum. Sebab makan minum tu harus, dia sanggup tinggal, tapi ngumpat dia tak tinggal. Kan pelik tu? Pelik tak? Pelik lah. Jadi puasa sebenarnya mendidik kita untuk dapat takwa. Kerana takwa itu ialah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Jadi apa laksana perintah Allah? Jangan makan. Perintah Allah, kita tak makan. Jadi kalaulah kita dididik supaya tidak makan, sedangkan makan itu hukumnya harus, minum itu hukumnya harus, maka insya-Allah selepas bulan Ramadan kita dididik tinggalkan benda harus, maka senanglah bagi kita untuk tinggal benda haram. Untuk tinggal benda haram. Ni pelik juga. Makan haram, tapi malam harus. Isap rokok, isap rokok. Isap rokok minta di malam putih. Maklumkan. Pelik juga. Sedangkan isap rokok ni, dia boleh buka puasa dengan rokok. Pelik juga. Betul tak? Dia tinggal benda haram, iaitu makan, sebab Allah Ta'ala larang. Kemudian dia berbuka dengan pelik juga, isap rokok. Jadi benda-benda macam ni tuan-tuan patutnya mendidik diri kita. Aku sanggup tinggal benda harus, takkan aku tak boleh tinggal benda haram. Itulah dia hikmat puasa dapat melahirkan sifat takwa pada diri kita. Moga-moga Allah Ta'ala bagi takwa kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih di atas penerangan Al-Fadhil Ustaz. Jadi sama-sama kita tuan-tuan dan puan-puan mengambil pelajaran daripada ilmu yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz kita. Mari kita reset, kita refresh kita punya kefahaman tentang puasa ni, bahawa puasa ni bukan sekadar kita menahan makan dan minum, menahan lapar sahaja, tapi lebih daripada itu kita juga menahan diri kita daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, dengan tujuan utamanya seperti yang Al-Fadhil Ustaz kita terangkan tadi, untuk membentuk kita menjadi seorang mukmin yang bertakwa. Baik, balik kepada tajuk forum kita pada hari ini tuan-tuan dan puan. Ditulis di situ gema semarak Ramadan. Jadi bila saya membaca tajuk ni, gema kan, kalau di dalam sebuah dewan ni, bergema ni maksudnya ramai orang yang bersorak-sorak ni, semarak semangat mereka. Ini Ramadan lebih-lebih lagi, di setiap masjid-masjid, di setiap surau-surau, di setiap rumah-rumah, malah saya percaya setiap orang yang beriman, yang bertakwa ternanti-nanti bersemarak di dalam hati mereka nak menyambut Ramadan ni tuan-tuan dan puan-puan. Baik, dengan itu menggambarkan kepada kita bulan, hari yang kita tunggu-tunggu di hadapan kita ni ialah satu perkara yang sangat besar. Jadi dengan itu saya nak menjemput yang berbahagia, Sahibus Samahah, yang berhormat Datuk, untuk menerangkan kepada kita semua, Datuk, apakah kelebihan-kelebihan, keistimewaan bulan Ramadan yang kita sepatutnya tahu dan kita sepatutnya kejar. Silakan yang berbahagia, yang berhormat Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu wahdahu la syarika lahu, Muhammadun abduhu wa rasuluh. Tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bahagia Tuan Moderator Forum, sahabat saya Fadil Ustaz Rizki, satu pimpinan yang pertama, yang saya hormati sahabat saya Ustaz Haji Kanem bin Haji Yaakob, Komisi Masjid Al-Jawahir, Menteri dan seluruh kita kuasa yang telah pun mendapat anugerah pengarahan berimpak tinggi, gitu. Hebat tanya kepada orang-orang di sini yang telah mengharumkan nama Johor Darul Takzim, ya. Bukan senang tu nak dapat satu pengiktirafan, ya. Dan yang saya muliakan, pada tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ya, ayah dan bunda saya, bunda haji dan puan hajah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni saya dengan Ustaz Rizki sangat berfront tak lama lah. SOP-nya bagusnya tak payah sampai pukul 10. 10 kita balik je lah. Jadi lama-lama tak boleh untuk SOP lah. Tapi tak apalah, kalau tuan-tuan nak lama silakan. Saya tak menghalang. Tapi saya dengan Ustaz Rizki akan balik. Jadi bila sebut saja Ramadan, tuan kena ingat perkara yang Ustaz Rizki sebut tu kita dah jelas. Memang itulah yang selalu diperingatkan kepada kita. Semasa saya belajar di Mesir di Azhar dulu, saya pernah membeli sebuah kitab yang kecil je buku dia, karangan Allahyarham almarhum Syekhul Azhar, Syekh Ali Abdul Haq Mujadil Haq. Bila sebut Syekh Al-Azhar ni orang yang paling tinggi dalam kedudukan Al-Azhar, dan taraf dia seperti mana menteri di Mesir. Kitab ni kecil saja tuan-tuan, semua saya tak tahu kat mana saya letak kitab tu, dah hilang kat mana, tapi saya masih ingat apa yang almarhum sebut. Dalam kitabnya itu, apa dia sebut tentang Ramadan? Sebab kitab itu bertajuk Ramadan, tajuknya Ramadan saja. Tapi dalam kitab itu banyak keputusan yang menarik. Antara yang saya masih ingat sampai sekarang, kalau sebut tentang Ramadan, dia sebut apa? Ramadan huwa syahrul qiyam. Ini yang pertama. Di samping ia syahrul siyam, macam Ustaz sebut, wa syahrul qiyam. Apa makna syahrul qiyam? Bulan di mana kita ini digalakkan untuk al-qiyam, tidak bangun pada waktu malam. Bulan yang seboleh-bolehnya, sehabis baiknya, jangan kita lepaskan peluang untuk bangun pada waktu malam. Untuk apa? Untuk tahajud dan sebagainya, untuk menambah amal kita. Betul tak? Ini satu peluang yang amat berharga kepada kita. Gunalah apa cara sekalipun tuan-tuan untuk kita bangun pada waktu malam. Kalau sampai peringkat kita terpaksa menggunakan jam yang berbunyi, sila gunakan jam yang berbunyi. Kalau sampai peringkat kita terpaksa menggunakan isteri kita untuk mengetuk kepala kita, sila gunakan. Tapi jangan sampai bocor kepala itu sudahlah. Bang bangun, tak bangun juga. Kain kaki tak bangun, kain tangan tak bangun, lempang pun tak bangun juga. Ambil air timbang baru dia bangun, agak macam itulah. Tapi gunakan kelebihan yang ada pada bulan Ramadan ini kalau dapat setiap malam begitu tadi. Dan saya percaya ikut pengalaman saya yang sudah banyak di kawasan masjid yang melaksanakan ataupun yang melakukan program ataupun di ujung-ujung Ramadan. Mungkin dalam 10 malam terakhir ada yang buat mulai dekat masjid, kan, menggalakkan masyarakat ataupun jemaah kita di masjid. Alhamdulillah bagus, teruskan. Kalau ada program mesti teruskan. Tuan-tuan rahmati Allah, nanti saya akan ulas dalam pusingan kedua tentang apa yang Ustaz Zul sebut tadi, berkenaan dengan SOP yang insyaAllah besok saya bersama Datuk Muti akan menghadap Mereka-Ku untuk mendapat berkenan SOP yang dicadangkan oleh pihak Bagian Urusan Masjid di Teragama. Antara yang saya masih ingat lah, tapi belum confirm untuk dengan kod. Tapi nanti saya akan bacakan pada pusingan kedua. Kalau tak kan susah kalau tak jawab nanti yang kedua. Ini yang pertama, selalu kira. Yang kedua apa? Yang kedua disebut oleh almarhum syahrun fihi tilawatul Quran. Jangan lupa Ramadan, jangan lupa ambil Quran baca. Ini peluang, memang peluang. Iqra'ul Quran, ya tak? Fa innahu apa? Fa innahu syafi'an, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Rasulullah. Ya tak?
Bacalah Quran. Sebab apa Quran ni kita kena baca? Sebab besok dia akan menjadi syafaat kepada kita pada hari kelak tu. Ingat, dia akan jadi teman kepada kita. Kalau besok dia akhirat dulu di padang mahsyar, Quran kita mengatakan kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ini merupakan teman karib aku. Kita nak macam tu tuan. Walau saya dapat baca 5 ayat pun tak apalah. Walau saya dapat baca 1 muka pun jadilah. Tapi bulan Ramadan ni cuba kita berazam untuk kita khatam Al-Quran untuk diri kita. Dan saya percaya masjid kan ada biasa buat apa tu Ustaz Zul? Dia panggil apa? Yang Quran Ustaz tadarus kalau ramai kan. Silakan buatlah pakai tu. Tahun lepas kita tak berpeluang, tahun ni kita cuba buat terus. Ramai. Kalau tuan-tuan ada beberapa kumpulan yang lain ataupun yang boleh kita masuk ke lain pun silakan. Dan itulah pada saya, jangan kita tinggalkan Al-Quran. Walaupun sedikit. Ini bulan puasa tuan-tuan. Mudah-mudah dapat. Malam ini kita bercakap ni, saya dengan Ustaz Rifki cakap dengan tuan-tuan. Kita yakin yang kita boleh sampai Ramadan ni. Cuba kat tangan siapa yang boleh merasakan dia dah sampai satu Ramadan. Cuba kat tangan saya nak tengok. Haji confirm boleh sampai. Belum tahu kita ni. Nyawa kita Allah tarik bila masa kan. Saya akan tengok nak bulan dengan Mak Datuk pada 12 hari bulan Ustaz. Hari Senin bulan 13 kita akan puasa. Pasal apa? Bulan dah cukup umur dah. Memang takkan nampak bulan tu confirm dah besar dah. Memang kena puasa lah kita. Yang kita tunggu ya kan? Bulan. Cuma tahun ni kebetulan tak rekod hisap tu kita ada 30 Ramadan. Kita akan puasa 30 hari Ramadan. Hari kalau kita nak tengok bulan Syawal besok, kalau tengok bulan tu belum cukup matang. Betul? Jadi kena puasa lagi lah lagi. Tapi apapun kita tengok pengumuman penyisiaran boleh penyimpan moh besar raja-raja nama tu dan Sri Daniel kan, yang akan apa yang jadi orang kata apa ikon untuk kita melihat siapa puasa tak puasa dulu kat kampung, orang rasa kecil-kecil kan suka tengok orang yang isiarkan puasa tu kan kat depan kan sambil pegang rotan, pegang ayam semua tengok puasa tak puasa dia kan itu. Masya-Allah. Kita yang dalam ni pun belum confirm kita boleh sampai Ramadan besok ni. Cuma kita selalu berdoa kepada Allah. Bila masuk je bulan Rajab, bulan Syaban, selalu imam akan berdoa apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban faballighna Ramadan. Selalu kita berdoa. Selalu kita dengar imam baca. Allahumma barik lana, bukan Allahumma barik lana fi Ramadan, aku doa makan Allah barik lana fi Rajab. Ya Allah berikan keberkatan kepada aku, kepada kami bulan Rajab dan bulan Syaban. Rajab dah berlalu dah. Syaban kita dah sampai 50 bulan ni Syaban dah. Ingat 20 Syaban dah sampai, dah akan habis pun ni. Ya Allah, sebagaimana kau sampaikan kepada aku Syaban ni, faballighna Ramadan, sampaikan kepada aku Ramadan. Kita berdoa pada Allah Ta'ala mudah-mudahan sampai. Dan bila kita sampai Ramadan, jangan sia-siakan peluang. Ini dia. Sebagai hamba Allah, sampai Ramadan besok, jangan sia-siakan peluang. Apatah lagi kita berada dalam musim Covid ini. Dah tahun lepas tak boleh tarawih, tak boleh pergi masjid. Seminggu raya pun dekat rumah tahun lepas. Tahun ni kalau ada peluang, dapat peluang kita, gunakan sebaik-baiknya. Itu pertama Quran. Lepas tu apa dia menyebutkan bahawa apa? Wa syahrun tujabu fihi ad-da'wat. Allahu Akbar. Apa disebut? Bulan di mana Allah SWT akan mengabulkan segala bentuk doa kita kepada Allah Ta'ala. Doalah apa-apa tuan. Allah akan kabulkan. Lepas tu sebut apa? Saya ringkaskan masa-masa. Kemudian disebut wa syahrus sadaqah. Bulan di mana apa? Kita digalakkan untuk melipat gandakan amalan bersedekah. Ini yang paling saya tengok, inilah antara kegemaran kita pada Ramadan. Kita suka bersedekah, bagus. Memang baik. Dan ada di kalangan kita pula yang berzakat pada bulan Ramadan. Sebab saya tengok semasa pengalaman saya menjaga majlis agama dulu, antara bulan yang paling banyak orang bayar zakat 2 bulan. Satu Ramadan, satu lagi bulan 12. Siapa ustaz bulan 12 pasal dia nak claim income tax. Dia akan bayar hujung bulan. Kadang-kadang bayar zakat pun dah malam. 10 tengah malam, 12 malam, ataupun 11, 8 malam dia bayar. Jangan sampai satu dan satu. Tak apalah.
Tapi Ramadan memang merupakan bulan di mana orang akan ramai berzakat. Apatah lagi kalau orang itu menjadikan Ramadan itu sebagai bulan ataupun dia haul dia. Kita tahu kan cara zakat ni kan haul kan 10 tahun. Jadi orang yang berzakat haulnya Ramadan, dia pasti akan bayar zakat pada tahun depan Ramadan lagi. Dia akan ingat lagi. Oh, Ramadan puasa, dia akan bayar zakat. Jadi kalau tuan-tuan bagus je ini, kalau kita lupa, elok jadikan haul ataupun permulaan zakat itu pada bulan Ramadan. Jadi bulan depan atau tahun depan kita akan ingat zakat. Ini bagi orang lupa lah. Kalau orang lupa tak apa buat mana-mana bulan lupa. Kita tahu Ramadan bulan untuk kita bersedekah. Allahu Akbar. Nabi banyak hadis pun Nabi sebutkan. Dan saya percaya tuan, kita akan besok tangan kita ni insya-Allah akan rajin bersedekah dengan Ramadan. Percaya kan? Tengok mana-mana orang kat tepi jalan, yang miskin tu, yang tak miskin tu, yang tak sedekah tu, kita ni tak ada sangka jahat terus bagi sedekah Ramadan. Kita tak tanya pun dia, tak, bagi terus saja. Kalau kita pergi bazar Ramadan, ni tahun ni Ustaz Rifki ada bazar Ramadan pula. Baik-baik ni saya dah risau. Baru-baru ni saya ada majlis dengan Imam besar dekat Dewan Ustaz Islam. Masih MB berucap, dia sudah risau. Dia kata tahun ni tidak ada bazar Ramadan. Janganlah sampai besok kalau kerana bazar Ramadan ni Covid kita pula meletup nanti naik pula. Allah, mudah-mudahan tidaklah. Kita selalu berdoa mudah-mudahan mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada peningkatan angka-angka untuk Covid. Kita sekarang dah berada zaman yang agak 20 pun kita tengok dah bawah 100 kan. Mudah-mudahan tidaklah lebih daripada itu. Sebab itulah tuan-tuan, kita kena berhati-hati dalam perkara ini. SOP memang kita kena sama-sama jaga lagi lah. Kita masih lagi PKPB kita ni. Kita belum orang kata belum habore lagi kita ni. Masih PKPB. Dan muncullah alhamdulillah satu benda yang kita amat bersyukur, boleh tuanku memperkenankan permintaan kami pada ketika itu untuk membuka surau ruang masjid ini seluasnya untuk semayang, untuk berhenti solat. Walaupun beberapa minggu sebelum itu tuanku amat susah dan amat bimbang kalau kita masih tak dapat menjaga SOP. Tapi alhamdulillah dengan berkat kita semua tuanku telah bersetuju. Jadi alhamdulillah bila tuanku bersetuju, maknanya kita dah boleh gunakan sebanyak-banyak ruang di masjid kita dengan penjarakan. Jadi tuan-tuan jagalah SOP yang ada di masjid ini supaya kita kekal dalam keadaan yang kata dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara yang keempat, itu sedekah. Yang kelima, diingatkan juga kepada kita silah. Maknanya bulan di mana kita ini digalakkan untuk apa? Memperkuatkan suatu rahim di antara kita. Apatah lagi contoh anak dengan ibu, dengan ayah. Inilah bulannya tuan-tuan, kita kena selalu orang kata maksudnya berhubung dengan mereka. Saya alhamdulillah masih ada orang tua saya lagi di Segamat. Abah saya dah umur 81, mak saya dalam 75. Masih ada di Segamat. Dia sebut kebetulan saya ada program di Segamat. Dapatlah dengar dia untuk hujung tangan, jadilah kan. Doakan mereka sihat. Silaturahim. Kalau kita ada masalah dekat taman ni dengan jiran kita, cubalah bulan puasa besok, Ramadan besok, jadikan ianya sebagai apa? Satu bulan untuk kita menaikkan kembali hubungan-hubungan ini. Memang ini pun sebenarnya kesalahan yang Nabi buat kepada kita. Dan banyak lagi sebenarnya yang percaya. Inilah yang agak yang kita biasa tengok dan kita biasa lihat. Dan dalam pada masa yang sama, jangan lupa tinggalkan perkara-perkara yang buruk. Macam Ustaz sebut tadi, cakap-cakap yang lawa ni janganlah. Kita nak lepas mangkuk pula, menciduk tak habis kerja kita. Sekarang bukan masalah menciduk cakap, ni menciduk handphone pun menciduk juga. WhatsApp ni pun kita menciduk ni, kadang-kadang kita ada dalam room ni. Di tengah cakap, kita menyampuk. Kita menyampuk, bawa fitnah pula. Dah, dosa tu. Tak guna kita berpuasa begitu. Buat apa? Dia jaga ini benda-benda yang kadang-kadang boleh sampai ke peringkat puasa kita. Pahala kita boleh hilang. Dalam bulan puasa ini jagalah. Jadi mudah-mudahan saya doakan saya dan tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kita akan sampai ke dalam bulan Ramadan ini di samping kita melakukan perkara yang telah pun saya sebutkan sebentar tadi. InsyaAllah kita akan sambung dalam persidangan yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Yang Berhormat Datuk. Subhanallah,
sungguh memotivasi kita ni, sungguh memotivasi kita bahawa kita ni tak pasti lagi ni sampai ke bulan Ramadan yang mungkin pada logik akal kita ni dekat je lagi ni kan, tak berapa hari lagi, tapi ada umurkah kita nak sampai ke bulan Ramadan ni? Malam ni kita jadikan muhasabah untuk diri kita, ya tuan-tuan. Okey, baik, saya tertarik dengan perkongsian daripada Yang Berhormat Datuk tadi berkenaan dengan amalan-amalan yang boleh kita lakukan, yang kita kena rebut sepanjang bulan Ramadan ni. Yang pertamanya tadi Yang Berhormat Datuk menyebutkan yang pastinya Ramadan itu ialah bulan puasa. Yang kedua ialah bulan kita qiyam untuk memperbanyakkan amal ibadat kita. Quran juga jangan kita tinggalkan, malah kita kena perbanyakkan. Untuk makluman tuan-tuan, di masjid kita ni kita terkenal dengan satu grup yang dipanggil dengan tadarus tiang. Tadarus tiang. Tiap-tiap hari lepas subuh mereka duduk berkumpul di tiang sebulan sekali khatam Quran. Jadi informasi ni mungkin kita boleh gunakan jika tuan-tuan ada yang nak memperbanyakkan, nak mengambil iktibar daripada perkongsian daripada Yang Berhormat Datuk tadi, sertailah bulan ni. Mudah-mudahan kita dapat berjaya mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan nanti. Baik, yang saya tertarik tadi ialah berkenaan dengan sedekah. Sedekah ni dengan orang Melayu kita memang sinonim. Jadi saya nak bertanya kepada panel yang pertama kita, Al-Fadhil Ustaz, boleh tak Ustaz terangkan kepada kita kelebihan bersedekah di bulan Ramadan ni Ustaz? Kerana secara tradisi je lah kita rasa pada bulan Ramadan ni orang lebih banyak berinfak, contohnya menaja program berbuka puasa Ustaz. Jadi soalan saya ialah apakah kelebihan bersedekah di bulan puasa? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang Berhormat Datuk, moderator, muslim-muslim yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, bulan Ramadan secara umumnya bulan Ramadan, dalam hadis Salman Al-Farisi riwayat Ibnu Khuzaimah, Nabi SAW bersabda, "Man taqarraba ila Allah bi khaslatin min khisalil khair, kana kaman adda fariidatan fi ma siwa." Siapa-siapa yang buat perkara sunat di bulan Ramadan, maka pahala ganjarannya seolah-olah melakukan perkara fardu. Wa man adda fariidatan fihi kana kaman adda 70 fariidatan fi ma siwa. Dan siapa-siapa yang buat perkara fardu di bulan Ramadan, maka ia seumpama melakukan 70 perkara fardu di bulan-bulan lain. Hadis ini ada disebut dalam Mastikah Hadis jilid yang pertama, jilid yang ketiga, hadis yang pertama menceritakan tentang kelebihan Ramadan, dan juga hadis ini disebut dalam kitab Fadail Amal. Hadis pertama, ada yang orang biasa orang tak boleh baca. Hadis pertama tentang kelebihan Ramadan, hadis ini lah. Jadi secara umumnya kalau buat benda baik dalam Ramadan, dia berganda. Dan bila rujuk kepada sedekah di bulan Ramadan, ada hadis khusus tentang kelebihan sedekah di bulan Ramadan yang Nabi sebut, yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Nabi sebut, afdalus sadaqati sadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah pada bulan Ramadan. Sebab itulah, sebagaimana Datuk sebut tadi, tak heranlah orang nak zakat pun bulan Ramadan, sedekah pun bulan Ramadan. Alhamdulillah, moga-moga Allah Ta'ala gandakan sebanyak-banyaknya. Dan antara perkara yang besar juga pahala di bulan Ramadan tentang sedekah ni ialah bagi makan berbuka. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sama, "Man fattara fihi sha'iman." Siapa-siapa yang bagi makan orang berbuka pada bulan Ramadan, kana lahu maghfiratun li dhunubihi. Maka kerana dia bagi orang berbuka itu dia dapat kelebihan. Antaranya maghfirah li dhunubihi, dia dapat keampunan terhadap dosanya. Wa isqu raqabatihi minan nar, dan dibebaskan dirinya daripada neraka. Wa kana lahu min ajri sha'im, dan dia akan dapat pahala orang yang berbuka dengan makanan yang dia sponsor. Min ghairi an yanqusa min ujurihi syai', tanpa mengurangkan pahala orang yang berbuka. Kenapa? Kerana bila dia berbuka, katalah
dia pergi puasa dapat pahala 1 juta, katakanlah pahala 1 juta. Bila kita bagi dia makan berbuka, Nabi kata bagi makan dia berbuka dengan makan kita, maka pahala dia masuk dalam akaun kita. Maknanya kalau pahala 1 juta tu masuk dalam akaun kita, kuranglah pahala dia. Betul tak? Tapi bila transfer pahala ni, kalau transfer pahala dia datang kepada akaun kita, Nabi pesan min ghairi ayyan qusa min ujurihi, tak kurang pun pahala. Dia tak macam kita kalau kita transfer duit kita, bank kita transfer kat orang, tak ada dah. Tapi rahmat Allah ni, kata tuan guru saya, seperti api di lilin. Seperti api di lilin. Dia transfer api pada lilin lain, adakah kurang lilin tu api? Tak. Api kat lilin, awak ambil lilin lain, ambil api. Adakah api kat lilin pertama kurang? Tak. Itu juga pahala puasa. Kita sponsor dia berbuka, maka pahala 1 juta dapat dalam akaun kita. Sebab itulah cerdik bijaknya ibu-ibu kita waktu kecil-kecil kita dulu. Bila dekat berbuka, dia suruh kita bawa pergi bubur ke, bawa pergi apa-apa ke kepada jiran kita. Kenapa? Yang dia nak adalah pahala puasa jiran kita masuk dalam akaun dia. Dan jiran pula cerdik juga, dia pun bagi kuih dia. Yang tak berapa cerdik, kita waktu saya budak-budak dulu, saya tak perhati, mau aku bagi kuih sedap, dia malah kuih tak mau sedap. Kita budak-budak lagu tu kan, padahal dia nak pahala. Baik. Jadi berapa kelebihan berbuka puasa? Bagi orang makan berbuka puasa, pertama, Allah ampun dosa. Kedua, Allah bebaskan daripada neraka. Ketiga, pahala itu masuk dalam akaun kita. Tiga tu. Sahabat ni radhiyallahu ta'ala anhu, bila dia dengar Nabi cakap itu, dia kata laisa kulluna yajidu ma yufattiru bihi as-sa'im. Dia kata bukan semua kita ni ada makanan untuk bagi orang makan berbuka. Bukan semua kita ni kaya belaka boleh sponsor berbuka. Nabi SAW jawab, yuqta hadha thawabu, pahala ganjaran itu tetap diberikan oleh Allah liman fattara sha'iman, bagi orang yang bagi makan orang yang berbuka, walau ala tamratin, walau sebiji kurma, au mazqati labanin, walaupun sikit susu, au syurbati ma'in, atau bagi seteguk minuman, tetap dapat pahala. Tapi Nabi sambung balik, waman ashba'a sha'iman. Nabi sambung lagi, waman ashba'a sha'iman, siapa-siapa yang bagi makan sampai kenyang. Tadi kalau bagi buka puasa 1 biji kurma tak kenyang lagi. Tapi ni dia sponsor nasi kampung 1 bungkus. Kenyang lah. Apa Allah bagi kelebihan pada dia? Saqahullahu min haudi, Allah akan bagi dia minum air daripada kolamku, kata Nabi SAW. La yaghmadu ba'dahu abada. Bila dia makan apa? Dia minum air itu, dia tak akan dahaga sampai dulu. Sebab tu orang rajin puasa ni, dia dapat masuk syurga apa dia? Rayyan. Apa makna rayyan? Makna rayyan tak ada dalam bahasa Melayu. Rayyan ni tak ada dalam bahasa Melayu. Makna rayyan tu adalah lawan kepada kalau kita lapar, kita makan. Bila kita makan, kita kenyang. Kalau kita dahaga, kita minum. Kalau kita minum, hilang haus. tak boleh hilang haus. Tak ada. Apa lawan dahaga? Apa lawan dahaga? Lawan lapar, kenyang. Lawan dahaga? Tidak dahaga. Tidak dahaga. Tak. So saya kata tak ada dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab, puas, hilang dahaga tu rayu. Kalau buka kita ahli Al-Quran Nafis, bila disebut apakah takrif air? Takrif air ialah ma yahsulur rayya idza tanawalahu.
Yahsulur raya idza tanawalahu, maknanya terhasil rasa puas bila diambil, bila diminum. Maknanya lawannya adalah tak tahu sebenarnya. Jadi itu dah dipanggil rayyan. Rayyan itu adalah satu syurga yang orang tak haus. Kenapa tak haus? Sebab antaranya dia bagi makan orang bermuka. InsyaAllah saya doakan untuk diri saya dan kelompok sekalian, kita semua ni akan dapat minum air daripada telaga Nabi SAW, sebab kita bagi orang makan sampai kenyang. Kalau bagi spesies semua, belum lagi, sebab tak kenyang lagi. Itu kelebihan bagi makan dulu. Dan sedekah lain lagi banyak lagi lah. Sedekah lain lagi, kelebihan sedekah banyak. Saya berdoa pada Allah Ta'ala, bila saya baca kelebihan sedekah ni, dia boleh angkat balu. Dia boleh angkat balu. Saya doa pada Allah, ya Allah ya Tuhanku, COVID di bulan Ramadan ni kau akan angkat sesegera mungkin, sebab aku kenal orang Malaysia yang rajin sedekah. Saya pernah berceramah, terjemah orang Palestin. Orang Palestin ceramah, saya terjemah. Apa orang Palestin cakap? Dia duduk dalam penjara, apa nama? Penjara Israel 16 tahun. Jadi bila dia dibebaskan, dia datang berceramah. Dan orang minta saya tolong terjemah. Apa dia cakap? Dia kata, kami kenal orang Malaysia di Palestin kerana orang Malaysia suka bagi kami bantuan. Kami kenal. Dia kata, kami amat kenal orang Malaysia sebab bantuan orang Malaysia ni suka selalu kepada kami orang Palestin. Maknanya kita terkenal dengan orang yang suka sedekah. Kalau tuan-puan pergi Thailand, saya suka pergi Thailand kan. Pergi Thailand tu, jumpa semua masjid besar. Kata Ustaz Ghazali, Ustaz Rifki, orang Malaysia seorang yang sponsor masjid di kampung Pisang sebesar. Saya kata, kenapa dia boleh sponsor? Dia kata dia hantar anak dia menghafal Quran kat sini. Bila anak dia khatam, dia seronok sangat di sebuah masjid dia pergi. Pagi depan tu ada satu sekolah besar. Kalau besar tengok sekolah apa? Nazri Aziz. Satu sekolah tu dia buat. Nanti COVID selesai, kita pergi jalan-jalan. Saya boleh tunjuk mana satu tanah untuk buat sekolah. 200,000 orang, 200,000 ringgit, 200,000 harga tanah tu. Mula-mula sekali makcik kampung Melayu sponsor. Seorang dia di tanah untuk buat sekolah tahfiz. Sekarang pelajar sekolah tahfiz kat situ berjumlah 2,000 orang. Saya boleh tunjuk. Nak bagi tahu, tengok Allah, banyak orang Malaysia kat Thailand. Banyak orang Malaysia kat Thailand. Sebab tu saya doa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, aku tahu orang Malaysia ni semua sedekah. Dan aku berharap sungguh-sungguh di bulan Ramadan ni, dengan sebab orang Malaysia ni suka sedekah, ya Allah, kau angkatkanlah COVID ni sesegera mungkin, ya Allah. Amin ya Allah. Amin amin ya Allah. InsyaAllah kita menjadi salah seorang daripada penyumbang saham untuk COVID diangkat sesegera mungkin bila kita lagi belanja orang berbuka, bila kita suka sedekah di bulan Ramadan. Moga-moga kita termasuk dalam pembeli saham itu. Moga-moga Allah Ta'ala akan selesaikan seluruh masalah kita dengan sebab sedekah ni. Dan kena ingat, bila kita nak mati, kita tak minta umrah. Bila meninggal kan, apa Allah Ta'ala sebut? Fa'as-saddaqah. Kenapa sedekah? Bila nak mati tu, dia kata, akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Ya Allah, lambatkan sikit supaya aku ni dapat mati sikit sekejap je. Aku nak sedekah. Kenapa? Kerana sedekah paling senang. Kalau nak umrah, kena beli tiket lagi, kena ni lagi. Kalau Allah bagi peluang sedekah, 5 minit je dia lewatkan. Tak habis 5 minit, 2 minit je dia lewatkan. Patut mati pukul 12. Allah bagi lewat 2 minit je. Tak apalah, kau nak sedekah, aku bagi 2 minit. Sempat tak ada sedekah? Sempat. 2 minit je. Okey, Allah bagi ada 2 minit. Okey, 2 minit lagi saya mati. Saya isytiharkan tanah belakang tu saya wakafkan untuk majlis agama Islam buat masjid. Selesai. Tapi kalau kata aku nak sembahyang, tak sempat 2 minit. Betul? Nak bagi tahu sedekah di sini. Betul tak? Oleh kerana itu
usahakanlah supaya bulan Ramadan kita ni jadi macam Nabi. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dia kata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair." Rasulullah ni amat suka sedekah umrah. Wa kana ashadda fi Ramadan. Dan bila masuk bulan Ramadan lagi banyak dia sedekah. Kita insya-Allah insya-Allah kita azam supaya kita pakai sedekah ramai-ramai di bulan Ramadan. Dengan itu kita menjadi penyumbang saham untuk COVID diangkat sesegera mungkin. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, banyak ilmu-ilmu yang kita dapat daripada hari ini, daripada dua tokoh yang walaupun sibuk di waktu pagi bekerja dengan tanggungjawab yang lain, yang sudi hadir bersama-sama kita pada malam ini. Jadi amatlah rugi tuan-tuan jika kita tidak mengambil manfaat daripada ilmu yang disampaikan ini. Jadi masa tak mengizinkan untuk kita menimba ilmu lebih panjang. Saya pendekkan cuma sebagai penutup kepada forum kita pada hari ini. Saya nak bertanyalah ataupun nak mendapatkan nasihat daripada yang berhormat Datuk. Ramadan kali ini kita lain sikit, Datuk. Sebab apa? Sebab kita terkekang oleh kerana wabak COVID-19 dan juga perintah PKPB ni lah. Jadi apakah dalam keadaan semasa kita ni, Datuk, apakah nasihat-nasihat secara ringkas yang boleh Datuk sampaikan sebagai panduan untuk kita menjalani bulan Ramadan dalam keadaan wabak COVID-19 ni, Datuk? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Sebenarnya yang saya maklumkan dalam percakapan pertama tadi, insyaAllah besok kalau kita akan tahu jawapan dia dan aturan pilihnya, insyaAllah akan saya bahkan pada hari esok. Cuma yang saya mendapat makluman yang pertama tentang bilangan solat atau bilangan rakaat tarawih lah. Di Johor memang tidak pernah pun pihak jabatan mengeluarkan arahan untuk solat tarawih kepada tuan-tuan imam dengan kadar bilangan yang kurang dari 20. Sepanjang saya di Jabatan Agama dulu dan di majlis dan juga di Termuti ni, selama hampir 26 tahun saya bertugas, belum pernah lagi lah buat arahan begitu. Dan tahun ini pun sama jurusan, tetap juga 20. Walaupun COVID tidak ada pengecualian segi rakaat, terutama tuan imam. Tuan imam dia kena sembahyang 20. Yang makmum pulanglah pada makmum. Ada 2-3 jatuh masjid dia hubungi saya. Memang adalah dia rapat dengan saya. Tanya saya, Dok, ni diskaun tak ada ke tarawih? Oh, diskaun tak ada. Diskaun tak ada ke? COVID ni. Saya kata, Tuan Haji, tahun lepas kita dah lah tak boleh sembahyang tarawih kat masjid. Yalah, kita sembahyang kat rumah. Lepas tu kita dah lah kita tak boleh nak solat raya kat masjid, solat kat rumah. Jadi apabila jemaah tanya tentang berapa rakaat ni, sepatutnya kita ni yang dah tak ada peluang tahun lepas itu nak solat tarawih kat masjid, tahun inilah kita kena rebut sembahyang tarawih di masjid. Dan kalau boleh tahun inilah, kalau bagus kita qada, maksudnya kita qada maksudnya apa? Kalau boleh kita penuhkan 20 tu campur 3 kat situ kat masjid. Inilah peluangnya. Tahun lepas bila tak dapat pergi masjid, kita bising. Tak bising tempat di masjid. Allah, kenapa tak di masjid? Mungkin ini masa. Tahun ini kalau ada peluang besok, janganlah bising pula. Sahut cabaran ini, sahut peluang ini, semayang. Cukup banyak yang kita boleh. Kalau contoh je 23, teruslah 23. Ini satu. Itu yang pertama. Yang saya dipahamkan, rakaat ini tidak menjadi satu perkara yang isu. Tetap sama. Tidak ada diskaun pada COVID ini. Yang kedua, kehadiran kaum ibu. Atau kaum ibu. Dalam saya dipahamkanlah dalam pilih itu tidaklah melarang totally, tidak. Cuma digalakkan ataupun yang kita lebih utamakan adalah lelaki lah, mak lelaki. Kalau nak datang terpulanglah, tak datang pun tak apa. Besok kita tengok apa wordingnya yang keluar besok. Tapi saya dipahamkan tidaklah secara orang kata totally melarang pelibatan jemaah kaum ibu untuk solat tarawih. Kalau di kampung-kampung pun yang banyak menghidupkan tarawih, kebanyakannya kaum ibu.
kat kampung ni kau bapak dah kurang kakak bandar ni saya ingat boleh lagi kat kampung kita pun kalau tidak kau ibu yang datang sama pun kadang kita macam suram je nampak kan. Saya faham ni. Jadi kita tunggulah esok Ustaz Zul tapi saya rasa ia tidak akan kata menyekat lah menyekat kata kemahuan kaum ibu untuk sembahyang tarawih. Yalah kita pun faham tuan tarawih ini setahun sekali kita jumpa kita pun kalau boleh betul lah kalau perempuan bagusnya sembahyang kat rumah aja, tapi kadang-kadang kita nak juga sekali sembahyang kan masjid okay. Yang seterusnya yang saya dipahamkan juga imam-imam nanti dikendaki untuk membaca ayat lazim pendek, tak perlu panjang-panjang, tak perlulah sampai satu juzuk satu malam. Pengsan dibuatnya makmum ni dalam saya dipahamkan begitu. Nanti kita tengok besok jadi dan imam-imam dia perlu ikutlah arahan yang dia akan dikeluarkan dari masa ke semasa. Jadi insyaAllah besok kalau tuan-tuanku berkenan kemungkinan saya dipahamkan untuk Ustaz akan menghadap tunggu pada sebelah pagi. Biasanya pukul 8 untuk menghadap. Sejam je lah kalau untuk menghadap pukul 8. Kalau ada isu-isu yang lain, saya ingat paling lama pun 8.30 akan habis. Ataupun tak pernah lagi sampai 1 jam untuk menghadap tuanku. Saya pun pernah menghadap sama dulu pun tak pernah. Tuanku takkan ambil masa yang lama untuk mendapatkan maklumat dan sebenarnya memberi perkenan. Dan selalunya kebiasaannya kalau cadangan yang dibawa oleh Sebuah Datuk Mufti, biasanya tuanku akan berkenan lah, kecuali ada isu-isu yang lain macam isu yang sebelum ni yang pernah kita pun sedia maklum tentang keadaan bilangan jemaah atau untuk kita solat. Memang ada setengah-setengah perkara yang tuanku masih dia pada ketika itu tuanku merasa amat risau dengan keadaan kita. Akhirnya tuanku tidak bersetuju lah dengan cadangan yang diberikan oleh pihak kami. Ada pernah berlaku dahulu. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah, kalaulah kita dah tahu inilah perkaranya yang akan kita hadapi nanti, sebab tu kita kena berazam macam yang Ustaz sebut tadi. Jangan sampai besok sampai saat akhir kematian kita menyesal. Menyesal kita tak dapat nak buat sesuatu yang terbaik untuk kita. Ini sekarang ni kita ada peluang, Allah bagi kita peluang, Allah bagi kita kesihatan. Tuan-tuan, silakan. Buatlah seberapa banyak, rebutlah peluang-peluang yang Allah berikan kepada kita. Dan anak kita juga, kalau dapat kita pun sama-sama gerakkan mereka. Tahun ni nampaknya anak kita mana yang asrama dah baliklah asrama. Mana yang belum balik ada kat rumah. Jadi kita akan berasa pengalaman yang agak berbeza dengan yang lepas. Yang lepas kita berkumpul semua, ini agak berbeza. Jadi pada inilah kita nak kata memperbanyakkan lagi, mengadakan hubungan kita di samping kita memberikan tadrib kepada mereka, latihan juga kepada mereka supaya mereka sama-sama juga ihya Ramadan itu. Jadi Ramadan ini sebagai satu perkara yang menjadi perkara yang keutamaan kepada kita dalam bulan puasa besok. Jangan jangan kita sia-siakan peluang kita. Dan malam-malam terakhir atau malam yang tersebut Lailatul Qadar itu lagi kuat kita kena berusaha beribadah kepada Allah SWT agar kita akan mendapat disebut dalam Al-Quran Suratul Qadar itu, inna anzalnahu fi lailatul qadar, kan dan di akhir ayat itu sebenarnya yang kita kemuncak kepada ibadah kita dalam Ramadan nanti. Jadi mudah-mudahan besok kita akan tengok apa keputusannya, dan saya yakin dan saya percaya ianya juga akan memberikan banyak kebaikan kepada kita dalam mana kita nak menghidupkan masjid dalam suasana kita juga menjaga SOP yang ada di masjid. Tuan-tuan rahmati Allah, dalam bulan Ramadan yang lepas, saya ingat banyak fatwa-fatwa yang kami keluarkan atas permintaan daripada pihak-pihak yang berkenaan, pertama seperti mana Kementerian Kesihatan JKM sendiri tentang pertama hukum berpuasa bagi frontliner, hukum berpuasa bagi sakit yang memang positif COVID, hukum berpuasa bagi sakit yang COVID itu masih di peringkat 1 atau 2 dan sebagainya. Macam Ustaz sebut tadi lah, hukum berpuasa bagi atau berhukum kita melaksanakan swab test pada bulan Ramadan itu macam mana? Adakah membatalkan puasa ataupun tidak? Dan kebanyakan fatwa di Malaysia
memang tidak membatalkan puasa, Ustaz. Tidak. Swab test itu tidak membatalkan puasa. Hatta fatwa di peringkat kebangsaan pun sudah bersepakat, ia tidak membatalkan puasa pasal dia tidak sampai ke peringkat yang kita sendiri faham. Lepas tu kami membuat kajian tersebut, memang kami memanggil apakah daripada pihak kesihatan untuk memperjelaskan. Dia itulah kabar raja, akhirnya alhamdulillah dapat kami keluarkan fatwa. Jadi banyak fatwa yang telah kami buat pada ketika Covid ini, dan insyaAllah Jabatan Mufti Johor sekarang ini sedang dalam proses untuk membukukan. Nanti kalau ada keluar buku itu, kami akan edarkan secara percuma. Tuan bolehlah dapatkan daripada Jabatan Mufti Johor fatwa-fatwa yang dibuat semasa COVID-19 yang banyak mengenai memberikan pesan kepada kita. Sebab bila kita lihat benda yang tak pernah berlaku, kita pun terbayang yang macam-macam yang dikabulkan. Contoh, solat Jumaat. Daripada 3 kita pergi ke 12 kan? Pergi ke 40. Ada yang cakap 12 ni betul ke? Tu ajaran sesat ni 12 ni tak pernah dengar pun saja. Bila tak pernah dengar tu maknanya dia tak pernah belajar orang tu kitab tu. Kan? Jadi ini alhamdulillah kadang-kadang orang kita ni yang dia kurang maklumat, tiba-tiba bila Ramadan, bila Covid ni dia dapat ilmu pula. Fatwa ada asal-asal dia ni kan, macam orang sembahyang Jumaat kan, dulu kan pernah kecoh di Malaysia ni. Ada satu ustaz yang penting bukan ustaz Rizki lah, dia berceramah, dia rakam pula, dia kata boleh kita sembahyang Jumaat di rumah anak-anak kita. Berat betul. Bukalah kitab tu, boleh ke sembahyang Jumaat kat rumah tu. Semua mazhab tu tidak sampai ke peringkat boleh di rumah, kecuali ada kecuali apa? Ada kebenaran daripada ulil amri, pemerintah. Nak sembahyang kat rumah boleh, tapi mesti ada kebenaran daripada ulil amri. Hatta peringkat mazhab Hanafi yang angka yang paling kecil untuk mendirikan solat Jumaat tu, dia juga mensyaratkan mesti pemerintah. Jadi ini kadang-kadang kita pun tak pernah dengar perkara ini. Sebab itulah tuan-tuan, kuasa untuk memberikan tuan-tuan boleh mendirikan solat, kalau diikut enakmen yang sedia ada di Johor dan juga di Malaysia, adalah kuasa majlis agama paling tinggi. Jadi kalau contoh kita di Johor, apa kita buat? Kalau ni bila berlaku sesuatu, orang kata nak buat masjid, nak buat surau, ataupun nak naik taraf daripada surau biasa kepada surau Jumaat, surau Jumaat kepada masjid, maka itu proses-proses ini sebenarnya saya dan sahabat-sahabat Datuk Mufti akan terlibat yang diberikan air. Apabila kami buat lawatan ke masjid atau surau yang berkenaan, jadi kami akan mengesahkan bahawa ia yang telah pun dilihat dan dalam masa dia dilihat dan turun padang tengok, dan kemudian yang Datuk akan buat sembah maklum kepada tuanku, mempersembahkan kepada tuanku. Ustaz, kami di Johor begitu. Tuanku dah sebut dengan Datuk Mufti, Datuk, apa saja yang berkaitan dengan masjid, dengan surau, lupa saja. Jadi kita kalau nak buat surau baru ke, nak buat masjid baru ke, Datuk mesti menghadap tuanku. Tuanku sign, barulah kita boleh mulakan untuk mendirikan masjid. Itu adalah ulil amri. Kan kita paling tinggi lah. Sebagai ketua agama, tuanku adalah paling tinggi bab itu. Sebab tu dalam hal ini tuan-tuan, sebab tu dalam hal kita menghormati fatwa itu, kita kena patuh. Sebab ini merupakan ulil amri. Sebab tu bila kadang kita mula-mula dekat awal kita agak kelam-kabur sedikit kan, kadang-kadang kita tidak sabar, mungkin kita tekan ke, kita tertekan tension, hari-hari kita boleh pergi masjid, tiba-tiba tak boleh pergi masjid, marahlah kita kan. Kamu orang yang memang istiqamah pergi masjid akan marah, apa tak boleh pergi masjid, apa masalah dia? Covid kan benda makhluk saja. Saya tak takut Covid, saya takut Allah Ta'ala. Wah, itu jawapan dia. Cuba masuk kat kandang buaya ada seekor, dia tak itu. Takut tak dia? Tak takut, saya ada Allah. Buaya? Kalau orang tahan, takut tu. Saya tak takut agaknya. Tu apa? Buaya makhluk Allah. Masuklah ke dalam tu. Kalau tak takut, kan? Tuan, sebab tu kita boleh cakap soal macam ni. Saya sengaja bawa benda baru ini bertuan-tuan dan puan. Sebab apa? Nak ingatkan kepada kita bahawa kita perlu mematuhi segala apa yang telah pun tak boleh ambil kepada kita. Itu semua untuk kebaikan kita. InsyaAllah apa yang berlaku kepada kita menjadikan sebagai iktibar kepada kita, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Ta'ala tadi yang saya sebut, mudah-mudahan Allah sampaikan Ramadan kepada kita dan Allah beri peluang kepada kita kesihatan sepanjang Ramadan, supaya apa?
supaya kita dapat melaksanakan ibadah sebanyak yang mungkin. Kalau yang Ustaz sebut tadi, tentang sedekah dan apa tu, ini memang perkara yang saya rasa kita kena rebut. Anfiqu mimma razaqnakum. Ayat yang Ustaz sebut tu, anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayat tiya hadakum maut. Kan? Jenis manusia yang sampai kat sana tiba-tiba menyesal. Sebab tu Allah sebut dalam ayat ini, wa anfiqu mimma razaqnakum. Apa yang kau dapat daripada aku tu kau berikan aku. Kan? Kalau kita belum berzakat, berzakatlah kita. Kalau kita belum sedekah, sedekahlah kita. Min qabli ayati ahadikum maut. Sebelum kamu sampai mati. Macam sebut tu. Fayaqul, Rabbi la akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, lambatkan aku macam tersebut. Wa aku minas salihin. Aku jadi orang yang saleh. Jangan jadi manusia macam mana? Jangan jadi manusia yang itu maknanya semua bercepat. Dah ada isyarat-isyarat Zul, dan dia panggil non-verbal communication, kalau dalam komunikasi. Jadi dia kata apa? Kalau dapat jangan sampai kita jadi orang yang macam ni, menyesal dengan apa yang kita buat tapi dah tak guna kita menyesal. Mudah-mudahan kita tidaklah menjadi orang yang ini. Mudah-mudahan kita doa kepada Allah sesuai tadi, Allah berikan kepada kita sebanyak-banyak keberkatan, sebanyak-banyak keredaan kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang akan mendapat rahmat dan keredaan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan penganjur. Terima kasih kepada semua. Mohon maaf daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam masa kita duduk mendengar kata-kata daripada dua ilmuwan yang ada di hadapan kita ni, banyak sungguh pelajaran yang boleh kita kutip. Kalau nak ikutkan saya, banyak lagi saya nak bertanya ni, tapi masa tidak mengizinkan kita. Harapannya daripada forum Gema Semarak Ramadan yang Masjid Al-Jawahir anjurkan pada hari ini, kita dapat ilmu. Kita dapat ilmu yang mana ilmu ni kita perlukan untuk menyediakan diri kita sebagai persiapan diri kita menghadapi Ramadan yang jika direzekikan oleh Allah lah kita bertemu dengannya. Sama-sama kita berdoa, amin amin ya rabbal alamin. Baik, sedikit makluman sebelum saya menamatkan majlis untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan. Di belakang sana tu, di kaunter pertanyaan tu, kita punya pengurus masjid ada di situ yang bersedia membuka peluang kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ingin membuat tajaan berbuka puasa dan moreh sepanjang bulan Ramadan di Masjid Al-Jawahir Mutiara Rini. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, di Masjid Al-Jawahir ni biasanya kalau berbuka puasa ni kadang-kadang dia dihadiri oleh non-Muslim. Sepanjang beberapa bulan yang lepas ni, di sekitar Mutiara Rini ni ada 4 mu'allaf yang kita, orang kata apa, jadikan macam anak angkat, kita bantu mereka. Jadi selain daripada berbuka puasa, kita juga nak meraihkan sumbangan-sumbangan puan-puan ni adalah untuk tujuan silaturahim, seperti yang berhormat Datuk terangkan tadi kan. Jadi kepada sesiapa yang nak membuat infak tajaan berbuka puasa, bolehlah berurusan di kaunter belakang. Baik, didoakanlah agar kita semua dikurniakan oleh Allah umur supaya kita dapat masuk kepada bulan Ramadan dan kita dapat beribadah dan memaksimumkan ibadah kita pada bulan Ramadan nanti. Jadi akhir kata, kita tangguhkan pertemuan kita pada malam ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Nas.